Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk fiqh. Baik. Okey, bidang akidah bidang akidah. Kita ada membicarakan tiga topik saja. Pertama dosa, kedua pahala, ketiga taubat. Jadi perkaitan antara kedua-dua ini adalah apa itu dosa. Okey, bila apa itu dosa, lawan dosa adalah pahala. Okey. Bila dah kedua-dua perkara benda ni, dosa kita tahu perkara yang negatif, pahala benda yang positif. Bila dah kita buat perkara yang negatif, mesti kita kena ada satu pemurnian, yang dipanggil sebagai taubat. Okey. Jadi pahala dan dosa. Okey, pahala adalah ganjaran baik yang disediakan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang melakukan kebaikan. Contohnya balasan baik bagi orang yang mengerjakan solat. Baik, apa sahaja perkara yang baik. Apa sahaja perkara yang baik akan diberikan pahala untuk Allah daripada Allah SWT. Ganjaran baik. Okey, ganjaran baik. Dan Allah tidak akan sesekali memungkiri janji. Okey. Jadi itu adalah pahala. Lawan bagi pahala dan apa sahaja perkara yang untuk dapat pahala mestilah dalam keadaan yang baik. Apa sahaja benda baik itu dapat pahala, mesti dapat ganjaran daripada Allah SWT. Okey. Dan apa yang paling penting adalah kita melakukan apa yang Allah SWT suruh. Jadi kita taat. Kita taat apa yang suruhan Allah SWT. Jadi perkara itu akan mendapat pahala di sisi Allah Taala. Baik. Dosa pula. Okey, tadi kita berkaitan dengan pahala. Dosa apa dia? Dosa adalah balasan buruk yang dijanjikan Allah SWT kepada hamba-Nya yang melanggar perintahnya. Orang yang melanggar hukum Allah SWT digelar sebagai asi, pelaku maksiat. Okey, maksiat ni bukannya zina je. Selalu kita salah faham kalau maksiat ni mesti berzina, mesti berdua-duaan, mesti berkaitan dengan laki perempuan. Tak. Maksiat ni adalah apa-apa perkara yang melanggar daripada arahan Allah SWT. Melanggar apa yang Allah Taala suruh. Maknanya dia tak taat. Dia menderhakai ketaatan kepada Allah Taala, itu dipanggil sebagai maksiat. Melakukan dosa maksiat, itu namanya maksiat. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai asi, orang yang melakukan maksiat. Perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa dan akibat yang buruk. Baik. Kalau dosa pula, pahala tadi umum. Pahala dia ada satu jenis pahala. Maknanya pahala apa sekali benda yang baik, semua pahala. Okey, tapi kalau dosa pula Allah dipecahkan menjadi dua. Dosa kecil dengan dosa besar. Dosa kecil adalah perbuatan maksiat yang ditentukan hukumannya di dunia. Dosa kecil, perbuatan maksiat yang tidak ditentukan hukumannya di dunia. Itu dosa kecil. Contoh, melihat aurat orang lain dengan sengaja. Aurat lain tu maknanya laki tengok aurat perempuan, orang perempuan tengok aurat laki. Jadi perkara itu tidak ada akibat ataupun hukuman yang jelas. Hukuman yang jelas yang ditetapkan tak ada. Cuma kita kata tak boleh lah tengok aurat perempuan, ataupun kalau perempuan tak boleh lah tengok aurat lelaki, berdosa. Just macam tu je kan. Kita tak adalah dosa kecil. Bukan. Dosa sahaja. Kita akan cakap dosa sebab hukumannya tu tak ditentukan. Kalau dosa besar, perbuatan maksiat yang ditentukan hukumannya di dunia oleh Al-Quran atau hadis, dan diberi ancaman azab di akhirat kelak. Kalau tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, kenalah dekat akhirat. Kalau kita buat dosa, baik kecil baik besar, kalau Allah tak ampunkan kat dunia lagi, maknanya kita akan ada kena balasan di akhirat. Kalau dosa kecil tak ada hukuman yang jelas.
Tapi kalau dosa besar dekat dunia pun kena, kalau Allah belum ampunkan kita, dekat akhirat pun kita kena lagi. Okey. Apa antara dosa besar? Menderhakai ibu bapa. Ni benda yang besar sebenarnya, tapi dalam masyarakat kita dia nampak kecil. Macam mana kita boleh terasa dengan orang dengan sekecil-kecil perkara? Macam itulah mak ayah boleh terasa hati dengan kita. Bila dah terasa hati tu maknanya merujuk kepada menderhakai lah. Maknanya kita buat mak kita ataupun ayah kita ni tak sedap hati. Maksud bukan tak sedap hati, kita buat dia orang terasa hati. Itu pun sudah dikira sebagai menderhakai. Bukan pukul, bukan mengeluarkan kata-kata kesat, tak. Itu sure lah, confirm lah. Tapi ni nak cerita dengan sekecil-kecil perkara sahaja, benda tu dah dikira sebagai dosa besar. Berjudi, itu benda biasa lah. Bukan benda biasa yang perlu buat, tak. Benda biasa yang kita faham daripada dulu lagi, berjudi. Dan orang kita pula berjudi, dia ada satu stigma dia. Kalau berjudi mesti guna kad. Betul. Sedangkan tak pun. Apa segala jenis taruhan yang mana ada yang rugi, ada yang untung, itu judi. Sangat mudah untuk definisi dia. Tapi macam mana kita nak tentukan dalam hidup dunia sekarang ni? Macam tu lah. Kena faham definisi dia. Bukan dengan kad judi saja, tak. Kad judi tu kalau kita tak buat taruhan pun tak ada masalah pun sebenarnya. Contoh kad Uno kan, macam kad judi. Tapi kita tak buat taruhan. Contohlah kita tak guna kad judi pun, kita guna kad Uno. Tapi dalam permainan tu, kaedah permainan dia ada yang kena bayar, ada yang untung, ada yang rugi. Itu pun dah salah. Itu pun dah dikira sebagai berjudi. Okey. Seterusnya minum arak, berzina, itu dosa besar yang mana ada hukumannya yang ditetapkan dekat dunia. Okey. Itu nanti kita akan belajar kemudian lah, apa hukuman sekian-sekian. Kalau mencuri potong tangan, kalau minum arak kena sebat 80 kali, kalau berzina, kalau yang belum berkahwin kena sebat, kalau dah berkahwin kena rejam, macam-macam. Okey, itu semua dah ditetapkan oleh Al-Quran ataupun hadis. Baik. Kesan beriman dengan konsep cicing. Okey, kesan beriman dengan konsep pahala dan dosa. Okey. Keimanan terhadap konsep dosa dan pahala menjadikan seseorang individu itu bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah dan kebajikan. Sebab apa dia sungguh-sungguh? Sebab dia nak dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Orang yang dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala ni, semestinya dia mesti kena berharap Allah Ta'ala redha dengan kebaikan yang dia buat. Jangan kita mengharap semata-mata ganjaran. Itu perlu untuk galakan. Tapi yang perlu kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala adalah Allah terima. Allah redha ni maknanya Allah terima kebaikan kita. Macam mana tata cara nak Allah terima tu? Kena ikhlas lah. Allah. Kena ikhlas. Bila kita ikhlas, kebarangkalian besarnya Allah akan terima, Allah akan redha. Macam tu. Seterusnya, takut melakukan perbuatan maksiat. Ini kalau untuk perkara-perkara yang dosa lah. Bila kita tahu, kita imani, kita percaya sungguh-sungguh yang Allah akan azab, dan macam mana azab tu ada dalam Al-Quran. Okay, ada dalam Al-Quran. Macam mana realiti kehidupan di syurga ada dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah juga ada gambaran macam mana seksaan di neraka. Jadi bila kita percaya Al-Quran, apa sahaja yang diceritakan dalam surah-surah Al-Quran, kita kena percayalah. Walaupun realitinya kita tak tahu macam mana, tapi keazabannya tu kalau neraka sangat-sangat pedih. Kita tak terbayang di akal dia punya teruknya tu. Kalau syurga pula, balasan baik, kita tak terfikir di akal kenikmatan dia. Macam mana kita pernah pergi satu tempat yang best dekat dunia ni, contoh kat Malaysia, dekat Semporna, dekat Bulbul, Pulau Mabul. Pulau Mabul cantik kan, cantik semua. Itu gambaran boleh kata tak sampai sekelumit pun gambaran di syurga. Tapi itu dah bahagia lah. Tapi kat syurga lebih lagi. Samalah tempat yang paling teruk, contoh kawah api, contoh lava. Okay, lava gunung berapi. Itu adalah secebis daripada gambaran api daripada api neraka. Contoh macam tu.
Kalau yang teruk sangat, kalau yang nikmat terlalu nikmat. Jadi bila kita tahu azab tu teruk, kita akan takut nak buat dosa. Kita takut nak buat dosa. Meskipun dah buat dosa, takut tapi buat juga. Dia kena sucikan dengan apa? Kita kena teruskan dengan taubat. Nanti kita akan sentuh. Jatuh lagi. Okey. Saya bagi 7 dosa besar. Okey, ini saya secara mudah saja. Yang pertama, menderhakai ibu bapa. Okey, menderhakai ibu bapa. Kedua, zina, liwat dan musahaqah. Okey. Zina tu adalah persetubuhan yang tanpa melalui hubungan pernikahan. Kalau liwat ni adalah melakukan hubungan di luar tabi'in. Kalau musahaqah ni adalah hubungan lesbian, perempuan-perempuan. Kalau liwat tadi lelaki-lelaki. Okey. Yang ketiga, arak dan dadah. Keempat, riba. Okey, riba. Yang kelima, judi. Yang keenam, mencuri. Dan yang ketujuh, mengumpat dan memfitnah. Dia tampak macam baik je kan. Kalau yang terakhir nombor 7 ni, pakai kopiah, janggut, tengok. Janggut, panjang. Ni, tengok. Okey lah kan. Tapi mulut dia apa? Kuat mengata orang, merendah-rendahkan orang, meninggi-ninggikan diri sendiri, mencari salah orang, tuduh sana, tuduh sini. Mulut ni dia ada kaitan dengan tangan. Tangan. Sekarang punya zaman bukan mulut sahaja. Tangan pun adalah sebagai sebahagian daripada mulut sebenarnya. Kita nak menyuarakan suara yang tak boleh bersuara, contoh dekat Facebook boleh komen dengan suara, tak boleh guna tangan, tapi itu adalah suara hati kita. Jadi kita banyak mengumpat-ngumpat dalam Facebook, jadi netizen apa semua, kutuk orang ni, share sana, share sini. Itu pun merujuk kepada sumbangan dosa-dosa besar. Dosa besar ngumpat dengan fitnah, dosa besar. Walaupun awak tengah berada di masjid, pakai kopiah, serban lilit kepala, janggut panjang, bila awak buat benda tu, tetap awak akan berdosa. Tak adanya awak kebal bila pakai kot serban, bila mengata orang, tak ada. Tak jadi dosa, tak. Okey, tak macam tu. Okey, baik. Itu dah settle berkaitan dengan dosa dan pahala.